Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam channel Cikgu Kemi. Kali ini kita akan teruskan perbincangan dengan bab yang seterusnya, iaitu pelan dan dongakkan. Baik, dalam bab ini kita akan lihat dahulu apakah unjuran ortogon. Unjuran ortogon ialah imej suatu objek yang terbentuk pada suatu satah oleh normal-normal kepada satah. Baik, apa itu satah dan apa itu normal kepada satah? Jadi untuk memudahkan pelajar-pelajar untuk lebih faham apakah unjuran ortogon, saya lebih suka pelajar-pelajar membayangkan unjuran ortogon adalah merupakan satu bayang-bayang yang kita lihat sama ada daripada pandangan atas objek ataupun pandangan depan ataupun pandangan sisi objek. Jadi apakah bayang-bayang dan bagaimana bayang-bayang terbentuk? Pada umumnya bayang-bayang terbentuk apabila kita halakan suatu cahaya kepada satu objek, bayang-bayang akan terbentuk pada satu permukaan. Jadi di sini kita akan lihat contoh, diberi satu objek di mana ada satah mengufuk. Kita pancarkan satu cahaya daripada sebelah atas. Apabila cahaya dipancarkan, alur cahaya akan terbentuk ke arah satah dan seterusnya membentuk bayang-bayang. Dan alur cahaya yang secara tegak daripada atas tadi kita panggil sebagai garis normal ataupun normal kepada satah. Baik, sekarang kita lihat pada contoh kedua di mana kita ada satu permukaan mencancang ataupun permukaan menegak di mana ada satu objek di hadapan permukaan ataupun satah. Saya pancarkan cahaya bertentangan dengan permukaan tadi ataupun di belakang objek. Maka alur cahaya akan menuju ke arah permukaan satah menegak membentuk satu bayang-bayang di mana alur cahaya tadi kita panggil sebagai normal dengan syarat alur cahaya perlu dalam keadaan tegak ke arah satah. Jadi satu bayang-bayang akan terbentuk. Jadi untuk kedua situasi ini, bayang-bayang yang terbentuk tadi dipanggil sebagai unjuran ortogon. Jadi pelajar-pelajar hanya bayangkan sahaja bahawa unjuran ortogon adalah merupakan bayang-bayang suatu objek apabila dipancarkan suatu cahaya. Baik, sekarang kita lihat apakah satah. Tadi saya telah menyebut perkataan satah. Jadi apa itu satah? Jadi satah terbagi kepada dua, iaitu satah mengufuk dan satah mencancang. Jadi satah sebenarnya adalah merupakan permukaan rata ya pelajar-pelajar. Okey, katakan saya beri satu kuboid. Secara umumnya kuboid mempunyai 6 permukaan rata. Bermakna kuboid mempunyai 6 satah. Tapi yang manakah satah mengufuk dan yang manakah satah mencancang? Baik, satah mengufuk adalah merupakan satah yang terletak di bahagian atas dan di bahagian bawah kuboid, yang mana yang ditandakan dengan warna pink. Okey. Jadi kuboid mempunyai dua satah mengufuk. Dan satah-satah yang lain dipanggil sebagai satah mencancang di mana permukaan rata ini dalam keadaan menegak. Okey, jadi kuboid mempunyai 4 satah mencancang. Okey, itu adalah satah. Sekarang kita lihat bagaimana kita hendak melukis unjuran ortogon suatu objek. Okey, kita pergi kepada satu contoh, lukiskan unjuran ortogon pepejal di sebelah pada satah mengufuk dan satah mencancang yang diberikan. Jadi di sini diberikan satah mengufuk dan satah mencancang. Di situ ada satu pepejal. Jadi kita diminta untuk melukiskan unjuran ortogon pepejal tersebut ataupun bayang-bayang pepejal tersebut pada satah mengufuk dan satah mencancang. Baik, kita lihat dahulu unjuran ortogon pada satah mengufuk. Baik.
Jadi apabila kita hendak melukis unjuran ortogon bagi pepejal pada satah mengupuk, langkah pertama ialah kita unjurkan normal-normal kepada satah ataupun garisan tegak kepada satah bermula dengan bucu-bucu permukaan yang paling hampir dengan satah. Okey, bermakna permukaan yang paling bawah pada pepejal kita unjurkan pada permukaan satah. Okey, jadi kita lukiskan, kita sambungkan unjuran-unjuran tadi membentuk garisan imej bagi pepejal. Kemudian langkah yang kedua, unjurkan normal-normal kepada satah untuk bucu-bucu lain yang tidak bertindan dengan bucu tadi. Jadi kita cuba lihat pada pepejal ini, adakah terdapat bucu-bucu lain yang tidak bertindan dengan bucu-bucu unjuran yang kita lakukan pada langkah pertama tadi. Jadi kita lihat ada bucu di situ yang saya tandakan dengan bulatan berwarna pink dan ada dua bucu yang bertindan di sini. Jadi kita unjurkan, kita sambungkan unjuran ini membentuk satu garisan. Jadi apabila kita sudah mendapat imej ataupun unjuran ortogon bagi pepejal, kita lukiskan semula unjuran ortogon tersebut dengan menggunakan saiz yang sebenar. Okay, jadi kita lukiskan semula unjuran ortogon menggunakan saiz yang sebenar yang diberi pada pepejal. Jadi ini adalah unjuran ortogon bagi pepejal pada satah mengufuk. Baik, sekarang kita lihat pula unjuran ortogon pepejal pada satah mencancang. Jadi sama seperti tadi, langkah yang pertama ialah kita unjurkan normal-normal kepada satah, itu garisan tegak kepada satah bermula dengan bucu-bucu permukaan yang paling hampir dengan satah. Okey. Bila kita unjurkan garisan-garisan ini akan terbentuk imej. Jadi kita sambungkan unjuran-unjuran ini untuk membentuk imej pada satah mencancang. Kemudian langkah yang seterusnya kita unjurkan normal-normal kepada satah untuk bucu-bucu lain yang tidak bertindan dengan bucu-bucu tadi sekiranya ada. Jadi kalau kita perhatikan di sini, bucu yang ini adalah bertindan dengan bucu yang ini dan juga bucu yang ini pun bertindan dengan bucu yang telah kita unjurkan pada langkah pertama. Jadi kita tiada lagi bucu-bucu lain. Maka inilah saja bentuk imej yang kita perolehi ataupun unjuran ortogon untuk pepejal. Jadi langkah seterusnya ialah kita lukis semula unjuran ortogon bagi pepejal tersebut menggunakan saiz sebenar seperti yang diberikan dalam pepejal. Baik, inilah bentuk unjuran ortogon bagi pepejal pada satah mencancang. Baik, sekarang kita pergi kepada contoh yang kedua. Lukis unjuran ortogon pepejal di sebelah pada satah mengufuk dan satah mencancang yang diberikan. Okey, jadi kita diberikan satah mengufuk bawah ni dan satah mencancang. Jadi bagaimana kita hendak melukis unjuran ortogonnya? Jadi kita lihat dahulu bagaimana untuk melukis unjuran ortogon pepejal pada satah mengufuk. Jadi sama seperti tadi, langkah yang pertama ialah kita unjurkan bucu-bucu yang hampir dengan permukaan satah. Jadi kalau kita lihat sini, bucu-bucu yang paling hampir ialah B, C, G, F. Okey. 4 bucu di bawah ni, jadi kita unjurkan. Okey, jadi kita akan dapat imej bagi pepejal tersebut. Dan kalau kita perhatikan di sini ada terdapat lengkung separuh bulatan. Jadi untuk melukis lengkung ini nanti pelajar-pelajar perlu menggunakan jangka lukis. Jadi pelajar kena mencari dahulu pusat bagi separuh bulatan. Jadi kalau kita lihat sini, panjang PG, jarak PG sama dengan EH, iaitu 5 cm. Jadi dia punya pusat adalah separuh daripada EH ataupun PG. Jadi 5 bagi 2 kita akan dapat 2.5. Jadi pusatnya adalah terletak pada jarak 2.5 daripada titik P ataupun titik G. Jadi untuk melukis kita letakkan jangka lukis pada kedudukan 2.5 pada garisan PG. Kemudian kita buat separuh bulatan menggunakan jangka lukis. Baik,
Langkah seterusnya kita lihat ada tak bucu lain yang tidak bertindan dengan unjuran yang kita telah buat tadi. Jadi kalau kita perhatikan di sini bucu A, E, D, H bertindan ya. Jadi maknanya kita telah unjurkan. Jadi tiada lagi bucu-bucu lain. Jadi langkah seterusnya kita lukiskan semula imej yang kita telah perolehi ataupun unjuran ortogon yang kita telah perolehi dengan menggunakan saiz yang sebenar. Okey, inilah unjuran ortogon pepejal tersebut pada satah mengufuk. Ya. Sekiranya pepejal mempunyai label, kita perlu labelkan unjuran ortogon yang kita telah perolehi. Cara label ialah, okey, contoh di sini pada bucu di sini, kita perlu labelkan bucu yang paling atas. Okey, di sini yang paling atas adalah A. Jadi di bawahnya adalah B. Jadi kita labelkan sebagai A/B. Okey. Bucu di sini atasnya adalah D, di bawahnya adalah bucu C. Jadi kita labelkan bucu ini sebagai D/C. Okey, begitu juga dengan bucu yang lain. E/F. Okey. Bucu di sini H/G. Okey. Jadi inilah unjuran ortogon bagi pepejal tersebut. Okey, jadi diingatkan jika ada label bagi bucu-bucu, kita labelkan mengikut bucu yang paling atas dahulu, kemudian kita slashkan dengan bucu yang bertindan dengannya yang duduk di bawah. Baik, sekarang kita lihat pula unjuran ortogon bagi objek tersebut pada satah mencancang. Okey, sama seperti tadi, langkah yang pertama kita unjurkan bucu yang paling hampir dengan satah. Jadi kalau kita perhatikan di sini, bucu-bucunya ialah E, H, G, F. Okey, jadi kita sambungkan unjuran tadi membentuk imejnya. Okey. Jadi kita akan dapat unjuran ortogon bagi pepejal ini adalah berbentuk segi empat sama, di mana setiap sisinya berukuran 5 cm. Okey, di mana di sini kita perhatikan sini 5 cm dan di sini pun 5 cm. Jadi ukurannya adalah 5 cm. Di sini 5 cm dan di sini 5 cm. Okey, jadi langkah kedua kita lihat, kita perhatikan sekiranya ada bucu-bucu lain yang tidak bertindan dengan bucu tadi. Tidak ada lagi bucu-bucu lain yang tidak bertindan. Jadi ini sajalah bentuk unjuran ortogon yang kita perolehi. Seterusnya kita lukiskan semula imej ataupun unjuran ortogon yang kita dapat menggunakan saiz yang sebenar. Baik, kemudian kita labelkan mengikut bucu yang terletak paling atas ataupun di sini paling jauh daripada satah. Jadi kalau kita lihat bucu di sini, paling jauhnya adalah A, kemudian di bawahnya adalah E. Jadi kita labelkan A/E. Di sini D/H, di sini B/F dan yang terakhir C/G. Okey, inilah unjuran ortogon pepejal pada satah mencancang. Jadi diharap pelajar-pelajar dapat melukis unjuran ortogon bagi pepejal. Yang penting di sini pelajar-pelajar mempunyai kemahiran imajinasi dan kemahiran melukis bentuk-bentuk asas. Baik, selamat mencuba. Jangan lupa teruskan menonton video yang seterusnya untuk bahagian yang seterusnya di bawah tajuk pelan dan lungakan. Sehingga berjumpa lagi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.